إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى كافة عباد الله الصالحين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ila Allahi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد البرزخي بين الأحدية والواحدية وبين البطون والظهور سر التجلي الأعظم أحمد البداية والبشارة محمد النهاية والهداية محمود السيرة والسريرة مصطفى العناية والرعاية وعلى آله وسلم عدد كمالك وكما يليق بكماله. اللهم صل على سيدنا محمد مجل الربوبية بقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومفتتح النبوة بقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وتجلي الألوهية الأعظم بقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صاحب الخلق العظيم والنهج القويم والصراط المستقيم الرؤوف الرحيم وعلى آله وسلم بقدر ما وضعته فيه من أسرارك واجعل لنا منه أوفر نصيب من العناية والرعاية يا الله يا مجيب. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا أحمد أولية والرسالة وسيدنا محمد الآخرية والنبوة والهداية المتخلق بالعبودية والقائم بحقوق الربوبية والألوهية على أكمل وجه وعلى آله وصحبه وسلم كما هو أهله بما أنت أهله وأنلنا منه وعلى يديه أوفر نصيب من القرب والتخصيص يا كريم يا مجيب يا ودود يا الله يا الله يا الله. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam Ustaz Pengurusi bagi surau kita ini, Tuan Kuasa, surau serta hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama seperti biasa kita merafakkan kesyukuran kepada Allah bahkan pada malam ini dengan majlis yang kita adakan sempurna menyambut hari keputeraan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terlebih lagi lah kita kena sangat-sangat dan tinggi kesyukuran kita kepada Allah kerana kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan permulaan segala kebaikan dunia dan akhirat. Dan kita bersyukur kepada Allah kerana disebabkan kita ini dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mendapat kebaikan dunia akhirat yang sangat banyak. Cukuplah saya katakan apabila kita di akhirat nanti dalam banyak-banyak umat yang Allah Ta'ala cipta, dalam banyak-banyak manusia yang Allah Ta'ala ciptakan di dunia, orang pertama yang akan memasuki syurga Allah ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang selepas baginda melainkan kita sebagai umat dia. Walaupun sekian banyak orang daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sampailah kiamat, yang dipilih untuk masuk syurga nombor 2 lepas Rasulullah ialah kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah nikmat yang paling besar, yang paling hebat, yang paling agung yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hanya kerana kita ialah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu guru saya menyebutkan pemberian para nabi yang lain ialah satu bentuk pemberian.
Sedangkan Rasulullah SAW ialah hadiah yang dihadiahkan. Beza. Pemberian ialah kepada orang yang dia berhajat kepada sesuatu, kita bagi. Itu dinamakan pemberian. Macam BPN. BPN dia bagi pemberian, bukan hadiah. Hadiah ni kadang orang tu tak perlu pun kita bagi juga sebab hadiah. Maka hadiah ni kepada seseorang yang kita sayang, yang kita kasih. Maka Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, "Innama ana rahmatun muhdah." Aku ialah rahmat yang dihadiahkan daripada Allah kepada kamu. Maknanya Allah Ta'ala hadiahkan Nabi kepada kita kerana Allah Ta'ala sayang kepada kita. Itu tanda dia. Sedangkan para anbiya yang lain, Nabi-Nabi yang lain hanyalah pemberian. Pemberian kerana apa? Kerana mereka memerlukan pemberian tersebut. Tak semestinya sayang, tapi kita confirm Allah sayang, sebab tu Allah Ta'ala bagi kita Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, di surau kita ini, seperti mana kebiasaan kita membaca kitab sirah 2 kali sebulan. Jadi sebenarnya kita lebih awal lagi menyambut Nabi SAW. Kerana kami di Mesir berada dengan para ulama Al-Azhar Al-Sharif, dan malam ni pun saya pakai jubah Al-Azhar, jubah para Azhari, satu jubah yang saya rasa tidak ada harta saya, melainkan yang saya banggakan, melainkan jubah dan serban ini. Kerana Al-Azhar Al-Sharif 1000 tahun menjaga umat Islam, 1000 tahun membawa sunnah Nabi SAW. Jadi saya berbangga, Alhamdulillah, dapat belajar di Al-Azhar Al-Sharif, mendapat didikan daripada para ulama sana. Kami di sana, pagi-pagi kami akan mengaji hadis dengan Syekh Yusri Hafizahullah. Dialah yang mengajarkan kami tentang Nabi SAW. Setiap hari kami dengar pasal Nabi, kami bersembang pasal Nabi, kami baca pasal Nabi SAW. Kerana Syekh Yusri, dia pagi-pagi akan baca hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Imam Ahmad, yang ada 30,000 hadis. Dia baca tiap-tiap hari. Jadi kehidupan seharian kami ini sentiasa dengan Nabi SAW. Berbeza dengan kita, sebab ialah berbeza lah kan. Kita Maulidur Rasul baru nak buat ceramah. Jadi sepatutnya sebelum Maulidur Rasul tu kita kena ada, kita kata, pengajian tentang Nabi SAW. Bila sampai Maulidur Rasul, itulah kemuncak kita merasakan cinta kepada Rasulullah SAW. Sepatutnya begitu. Tiap-tiap hari kita kena hidup dengan Nabi, dengar cerita pasal Nabi. Kerana yang ajaibnya, bila kita dengar cerita pasal Nabi, yang akan bertambah ialah rindu dan kasih sayang. Orang lain mudah, kalau seseorang tu ada di depan kita, mudah untuk kita sayang dan kasih kepadanya. Tapi Rasulullah ini, disebabkan tak ada di depan mata kita, mungkin ada di antara kita yang payah nak rasa sayang, nak rasa kasih. Bukan setakat itu, nak teringat pun payah. Ini bala umat akhir zaman lupa kat Nabi. Ini kita kena ingat. Umat akhir zaman, masanya, jaraknya dengan Nabi sangat jauh. Sampaikan mereka dah tak kenal Nabi SAW. Tak cukup dengan itu, puak-puak Wahabi pula mai merosakkan keyakinan kita, pengagungan kita terhadap Nabi SAW. Ini bala yang sebenar di akhir zaman, yang menarik iman daripada hati umat dengan cara menarik Nabi daripada hati mereka. Ini kita kena sedar, kita berada dalam dunia akhir zaman yang sangat-sangat teruk. Iman kita boleh direntak, tak kira waktu, tak kira masa. Yang akan selamat ialah orang yang ada selalu dengan Nabi SAW. Karena itu Nabi sebut, "Man nasiya salata alayya akhta'a tariqal jannah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Siapa yang lupa selawat ke aku, maka dia telah salah jalan nak masuk syurga. Salah jalan masuk syurga. Tak syurga, neraka. Dua tu je. Nabi kata, lupa selawat ke aku, salah jalan nak masuk syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka ini yang sebenarnya kita nak daripada Majlis Maulidur Rasul. Malam ni saya tak mau, saya akan cerita juga ke mana pun tentang kelahiran Nabi. Kita akan cerita. Tapi kita kena muhasabah. Saban tahun umur kita berpuluh-puluh tahun sambut Maulidur Rasul. Berarak sampai peluh. Tapi tengah duk sambut tu pun tak ada rasa sayang pun. Lil asaf. Minta maaf, tengah duk sambut tu tak ada rasa sayang pun.
Maka terutama lagi lepas sambut tu, sayang tu tak ada. Saya tak mau benda itu jadi sia-sia. Kerana kita akan bagi tahu orang nanti insya-Allah orang yang menyambut Maulidul Rasul, orang yang gembira dengan Nabi SAW, apa yang dia akan dapat. InsyaAllah kita akan cerita. Hadirin dirahmati Allah, maka kecintaan kepada baginda SAW ialah bukti kecintaan kita kepada Allah. Tak boleh seseorang mengaku cinta kepada Allah tapi dalam hati dia tak ada langsung rasa sayang terhadap Nabi SAW. Sebab itu Nabi tekankan kepada umat dia. Nabi sebut dalam hadis, Nabi sebut kepada ketua keluarga kena ambil berat. Sebab Nabi sebut adibu auladakum bisalasati khisal. Didik anak kamu dengan 3 macam perkara. 3 benda kamu kena didik anak dan keluarga kamu. Yang pertama, adibu auladakum bisalasati khisal bihubbi. Didik keluarga untuk ada rasa sayang kat aku. Nabi sebut dalam hadis kena ada rasa sayang. Yang kedua, wa bihubbi ali baiti. Didik mereka, keluarga kamu, supaya ada perasaan sayang ke ahli keluarga aku. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Ummahatul Mukminin, Sayyidatuna Fatimah Zahra, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidah Zainab dan sebagainya. Didik keluarga kamu ada rasa cinta dekat ahli dan keluarga kerabat aku. Nabi suruh. Dan yang ketiga, wa tilawatil Quran. Didik keluarga kamu untuk baca Quran. Ini ketua keluarga kena ambil peranan, kena ambil bakat tentang hadis Nabi ini. Kerana apa? Kerana kalau kita tidak mendidik keluarga kita rasa sayang dekat Nabi, ahli keluarga, dan juga tak ajak mereka baca Quran, maka tak mungkin kita akan sampai kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh. Hadirin yang dimuliakan Allah, macam saya sebut, cinta kepada Rasulullah bukti kita cinta kepada Allah. Malangnya umat akhir zaman tak ada rasa tu. Masing-masing kita pakai tepuk dada tanya iman. Ada tak rasa sayang kat Nabi? Pasal apa nak sayang Nabi? Kalau saya tanya pasal apa nak sayang Nabi, nak kata apa? Kadang-kadang mungkin boleh jawab dengan mulut, tapi hati tak rasa. Ini problem umat akhir zaman. Bala turun sebab ini. Kurang keberkatan sebab ini. Umat akhir zaman dah tak ada rasa sayang dekat Nabi SAW. Nak ada rasa sayang macam mana? Kenai pun tidak. Kenai pun tidak. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi SAW dah bagi tahu dekat kita. Dia telah ajak dekat umat dia bagaimana sebenarnya kedudukan dia dalam hati umat tersebut. Aku ni kat mana? Nabi dah ajak kita. Dalam hadis riwayat Sahih Al-Bukhari, Nabi sebut la yu'minu ahadukum wallazi nafsi biyadihi. Nabi mula macam tu. Demi jiwaku yang berada di tangannya, demi jiwaku yang ada dalam ketetapan Allah, tidak sempurna iman seseorang kamu, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Aku sumpah demi jiwaku yang berada di tangan Allah, tidak sempurna iman kamu akan cacat selagi mana aku tidak lebih kamu sayang daripada ayah dan ibu kamu, anak kamu, serta keseluruhan manusia. Aku bersumpah iman kamu takkan sempurna selagi kita tak letak Rasulullah macam mana yang Rasulullah ajak yang dalam hadis yang kita baca tadi. Satu hari dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi SAW jalan pegang tangan Sayyidina Umar. Umar tengok Rasulullah. Umar kata, wallahi la anta ya Rasulullah, la anta wallahi ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai' illa nafsi. Nabi, wahai Rasulullah pegang tangan Umar. Umar kata, ya Rasulullah, demi Allah, kamu aku paling sayang daripada semua benda. Tak ada orang yang aku paling sayang melainkan kamu, kecuali diri aku sendiri. Hak ni tak payah. Aku sayang diri aku lebih pada hang. Nabi tengok Umar, Nabi kata, dak Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi. Umar, dak, tidak sempurna iman salah seorang kamu sehinggalah aku ini lebih dia sayang daripada diri dia sendiri. Kemudian Umar tengok Rasulullah. Umar kata, la anta wallahi ahabbu ilayya min nafsi. Kalau macam tu wahai Rasulullah, aku sayang kamu lebih pada aku sayang diri aku sendiri. Rasulullah kata ke Umar, al-an ya Umar, sekarang Umar baru sempurna iman kamu.
Nabi nak kita sayang dia macam mana dia ajar Umar untuk sayang dia. Kalau kita di akhir zaman tak boleh nak rasa sayang dekat Nabi macam Umar sayang Nabi, mana iman kita? Ini bukan majlis Maulidur Rasul, majlis sambutan Maulidur Rasul, bukan majlis yang diadakan yearly saban tahun tapi tidak membuahkan hasil. Bila kita nak jadi macam Umar? Bila kita nak jadi macam Umar? Umar yang menginfakkan sebahagian, separuh pada semua harta dia yang ada. Sayyidina Abu Bakar menginfakkan semua harta dia. Sayyidina Al-Hasan, cucu Nabi, menginfakkan ke jalan Allah 3 kali harta dia habis. Sebab apa? Sebab mereka ni cinta Nabi. Mereka cinta agama. Sebab apa? Sebab yang ajak mereka agama Islam tu ialah Nabi SAW. Islam akan kembali cemerlang, gemilang kalau betul-betul umat dia ada perasaan sayang dekat Nabi macam Umar sayang Nabi SAW, macam Abu Bakar sayang Nabi, macam Sayyidina Hasan sayang Nabi SAW. Hal ini yang kita nak. Kebangkitan kita akan bangkit, Islam akan bangkit kalau dalam hati kita cinta pada Rasulullah itu bangkit. Hadirin dirahmati Allah, kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, dia menyatakan mahabbatun Nabi SAW min usulil iman. Kecintaan kepada Nabi itu ialah di antara asal-asal keimanan. Wahia muqarinatun li mahabbatillahi azza wa jalla. Kecintaan kepada Nabi itu seiring dengan kecintaan kepada Allah. Wa qad qaranaha Allahu biha, dan Tuhan sekalikan cinta dia dengan cinta Nabi itu duduk sekali. Wa tawa'ada man qaddama alaihima bimahabbati syai'in minal umur al-muhabbabati tab'an minal aqarib wal awtan minal aqarib wal amwali wal awtan wa ghairu zalik. Tak cukup dengan itu, Allah Ta'ala bagi amaran keras, janji buruk kepada mereka yang sayang sesuatu lebih daripada sayang Allah dan Rasul. Karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan wahai Rasulullah, sekiranya ayah-ayah kamu, anak-anak kamu, saudara mara kamu, isteri kamu, kerabat kamu, harta yang kamu kumpul, perniagaan yang kamu takut ruginya, rumah-rumah kamu yang kamu sayang, kalau semua itu kamu lebih sayang daripada Allah dan Rasul, kamu lebih sayang semua itu daripada berjihad di jalannya, Allah Ta'ala bagi amaran keras. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggu, kalau kamu buat macam tu, tunggu, Allah Ta'ala akan datangkan urusan dan ketetapannya kepada kamu. Allah Ta'ala bagi amaran keras. Mana-mana yang cinta, benda yang kita sebut tadi, Tuhan sebut semua. Ahli keluarga, ayah, emak, sanak saudara, harta, perniagaan kita, kalau semua tu kita sayang lebih daripada Allah dan Rasul, Allah Ta'ala kata, tunggu, aku akan datangkan ketetapan aku kepada kamu. Tengok nak jadi apa. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah Ta'ala takkan bagi petunjuk kepada kaum-kaum yang fasik. Maka majlis malam ni majlis penting. Majlis yang nak cuci, yang nak buat naik balik iman kita. Yang selama ini berpuluh-puluh tahun kita beribadat, kita terlupa nak kena rasa sayang kat Nabi. Masalah umat akhir zaman dah ialah bila buat ibadat, orang kosong. Kita tak apa, kita tak boleh. Kalau makan gulai tak ada garam tak boleh. Masakan mana pun tak ada garam tak boleh. Tapi yang pelik, kita boleh buat ibadat rasa tak ada. Itu yang pelik. Nak merasa macam mana? Sebab yang ajak ibadat tu ialah Nabi SAW. Kalau kita tak ada rasa dekat, kalau kita tak ada rasa sayang dekat orang yang ajak kita buat ibadat, orang yang ajak kita untuk rukuk, orang yang ajak kita untuk sujud, macam mana kita nak dapat kemanisan ibadat tu? Macam mana kita nak dapat rasa seronok ibadat? Sebab tu para sahabat, saya selalu sebut banyak kali dalam hadis riwayat Muwatta Imam Malik, para sahabat
Saudara Muhammad, waktu sembahyang tarawih, Sayyidina Umar kumpulkan semua orang sembahyang tarawih di masjid. Ubay bin Ka'ab jadi imam. Depa sembahyang ni mula-mula tu 8 rakaat saja. Tapi Ubay bin Ka'ab baca Quran, sembahyang punya lama sampaikan para sahabat lain ni bertongkat waktu sembahyang. Guru saya bila dia baca hadis ni, ataupun hadis yang seumpama ni, dia kata apa? Pasal apa dia sembahyang macam tu? Sebab dia tengok Nabi sembahyang macam tu. Nampak? Itu je punca dia. Pasal apa dia sembahyang 2 rakaat pun lama? Nabi SAW bila bangkit tahajud, Nabi baca Baqarah, Ali Imran, Nisa, selesai. Ya? Sebab mereka tengok Nabi sembahyang macam tu, mereka pun sembahyang macam tu. Sebab apa? Sebab sayang kat Nabi. Apa pun semua nak tiru Nabi. Paling hebat lagi, Ibnu Umar, satu masa bila dia lalu di satu tempat, dia tunduk. Padahal tak ada apa pun, rantin ke, apa ke, tak ada apa pun, dia tunduk. Orang tanya, Ibnu Umar, pasal dia tunduk? Bukan apa, dulu waktu Nabi hidup ada satu pokok di sini. Nabi lalu, Nabi tunduk. Aku teringat kan Nabi lalu tunduk. Itu yang kita mahu daripada majlis Maulidur Rasul. Kalau main cerita Nabi lahir waktu ni, macam ni, sekian, tapi tak ada kesan dia, buat apa saya main? Saya tak main untuk tujuan tu. Saya balik Al-Azhar Al-Sharif, saya tak balik untuk tujuan tu. Kerana itu guru kami, maha guru kami, bekas mufti Mesir, Dr. Ali Jumaah, dia kata, kamu Azhari, balik kena bawa rahmat dan balik kena bawa zikir kepada umat kamu, kepada masyarakat kamu. Balik kena bawa rahmat, bawa kasih sayang, bawa zikir. 2 elemen ni diwasiatkan kepada kami, kepada para mahasiswa Al-Azhar, balik bawa rahmat, balik bawa zikir. Apa makna dia? Rahmat siapa dia? Nabi SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Zikir. Siapa ajar zikir? Nabi. Pendek kata, kamu para Azhari balik kena bawa Nabi, masuk Nabi dalam masyarakat kamu. Nabi SAW bila mai ke masyarakat, masyarakat bersatu. Tak benar kalau kita bawa Islam masuk dalam masyarakat, masyarakat berpecah. Itu kata, bukan kata saya, itu kata Syekh Said Ramadan Al-Buti. Dia kata Nabi bawa Islam, masyarakat bersatu. Tapi kita hari ini, atas nama Islam, kita bawa Islam tapi masyarakat berpecah. Itu bukan apa yang Nabi nak. Sukalah orang yang suka apa yang saya cakap, tak sukalah apa orang yang tak suka saya cakap, itu perkara benar. Itu perkara benar. Ingat, Nabi mai dalam masyarakat, masyarakat bersatu. Bukan masyarakat makin berpecah. Walaupun atas nama Islam. Kena ambil maklum. Hadirin yang dimuliakan Allah. Seterusnya, kita nak melihat serba sedikit tentang sirah ataupun sejarah dan Nabi SAW. Nabi SAW, di antara perkara yang wajib kita i'tiqad, yang wajib kita ajak kepada keluarga kita, ialah Nabi SAW dilahirkan di Mekah. Wajib kita bagi tahu keluarga kita hukum dia. Boleh tengok dalam kitab I'anatul Mubtadi'in bagi Syekh, saya terlupa, Syekh Al-Amudi. Wajib kita ajar pada keluarga, kata Nabi SAW diutuskan dan dilahirkan dan diutuskan di Mekah Al-Mukarramah. Hukumnya wajib. Mekah Al-Mukarramah di antara negara yang berada dalam tanah Arab. Bila kita sebut pasal Arab, kita kena faham Arab ni bila sebut, maknanya ia menggambarkan satu tempat yang dipenuhi dengan gurun, padang pasir, satu tempat yang tak ada air, tak ada pokok. Itulah Arab. Baik. Dan mana-mana kaum yang duduk dekat tanah Arab, kita panggil dia kaum Arab. Tanah Arab ini satu tempat yang strategik, berada di tengah-tengah kuasa besar, kuasa Rom dan Parsi. Rom ada tamadun dia, Parsi ada tamadun dia. Allah Ta'ala boleh pilih untuk Islam keluar daripada tamadun Rom, untuk terbit pada tamadun Rom, dan Allah Ta'ala boleh pilih Islam untuk terbit pada tamadun Parsi. Boleh. Tapi Allah memilih Islam untuk keluar daripada tanah Arab yang tak ada apa-apa. Dan tanah Arab ni juga tempat dia strategik. Orang yang duduk kat tanah Arab, kawasan tanah Arab, bebas untuk buat sesuatu tanpa takut kepada ancaman luar. Tanah Arab tak pernah dijajah.
Sebab dia dikelilingi padang pasir. Jadi orang tak berani main. Hadirin dirahmati Allah, Allah Ta'ala pilih untuk Islam mekar, gemilang sinarnya daripada tanah Arab. Kerana Allah Ta'ala nak ajar kepada kita hikmahnya, seperti mana yang disebut dalam kitab-kitab sirah. Allah Ta'ala nak bagi tahu, kalau Islam terbit daripada Rom ataupun Parsi, makna kata Islam tu daripada silsilah tamadun dia bah. Depa ialah bila dah datang tamadun berfikir lah dia terbit Islam. Macam tu. Tuhan tak mau macam tu. Tuhan nak Islam keluar daripada tanah Arab yang tak ada apa-apa. Kebanyakan penduduk tanah Arab itu pun ummi, tak erti baca, tak erti menulis. Tuhan nak Islam keluar daripada situ. Sebab bila Islam keluar daripada situ, orang tak boleh nak komen. Komen macam mana? Oh, dia ni dah kaji macam ni, dia keluar Islam. Macam tu. Nah, Tuhan nak Islam keluar secara suci, secara tulen. Nak habaq betul-betul kata Islam memang wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmahnya. Hadirin dirahmati Allah, kita singkatkan cerita. Kerana pada malam ni kita nak kena tahu dulu tentang keturunan Nabi SAW. Sebab last kali kita akan baca satu hadis tentang apa yang kita bincangkan sekarang ini. Secara ringkas, Arab ini ia berasal daripada 3 kelompok Arab yang asal. Ada 3. Kita nak fokuskan yang ketiga, kita panggil Al-Arab Al-Musta'ribah. Arab Musta'ribah ialah kaum Arab yang turun daripada keturunan Nabi Ismail AS. Arab Al-Musta'ribah inilah moyang mereka paling tinggi kini Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS asal dia duduk di Iraq. Dan Nabi Ibrahim, dia punya rihlah dakwah dia, Nabi Ibrahim ni seorang yang banyak berjalan. Daripada Iraq, Nabi Ibrahim pergi ke satu tempat nama dia Harran. Daripada Harran, Nabi Ibrahim pergi ke satu tempat namanya Palestin. Dekat Palestin itulah Nabi Ibrahim duduk dan mula menyampaikan dakwah dia. Jalan lagi sampai ke Mesir. Sewaktu ke Mesir, maka Nabi Ibrahim bersama dengan isteri baginda nama dia Sarah. Kita sebut apa dia? Siti ya. Siti Sarah, Siti Hajar. Siti itu tak ada. Yang betul Sarah dengan Hajar. Siti itu main mana? Main kita nak bagi tahu. Siti itu asal dia ringkasan daripada kalimah Sayyidati, ketuaku. Ketua perempuan lah Sayyidati, kalau lelaki Sayyidina. Sebab tu dia macam singkatan. Daripada Sayyidati jadi Siti. Singkatan. Kalau lelaki Sayyidina jadi Sidna ataupun Sidi. Saya dengar kan? Kalau kita tengok Sultan Piramli biasa pergi Mesir. Di Mesir ada jalan, nama dia Jalan Piramli dekat Dumia, tak salah saya. Lepas tu bila dia balik, dia buat filem, dia masukkan dialek Arab Mesir dalam filem dia. Kuwais, Sidi, semua ada. Dia bisa sampai di Mesir. Apalah, lepas Piramli pada. Baik. Jadi tak apa. Jadi sana abang tu, Siti tu maksud dia dari asal perkataan Sayyidati, ketua perempuan. Jadi disebabkan kita ada rasa hormat kepada isteri Nabi Ibrahim AS, kita panggil Siti Sarah ataupun Siti Hajar nanti dia sultan. Tak apalah. Nabi Ibrahim pergi ke Mesir dengan Siti Sarah, jumpa Fir'aun. Fir'aun waktu zaman tu lah, lain. Bukannya Fir'aun zaman Nabi Musa tu, lain. Bila jumpa, maka Fir'aun ni tengok Sarah ni, oh cantik sungguh. Kerana Sarah ini wakanat min ahsanin nisa. Sarah ni orang yang sangat elok. Bila Fir'aun tengok Sarah, dia nak rampas Sarah daripada Ibrahim. Dia cuba nak buat satu benda yang tak elok dekat Sarah. Sarah berdoa kepada Allah, ya Allah jagalah aku sekian jaga. Maka setiap kali Fir'aun nak buat satu yang tak elok pada Sarah, sekali, 2 kali, 3 kali, dia tak boleh rapat dengan Sarah. Maka dia tahu kata Sarah ni orang hebat, orang yang ada kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan dia. Disebabkan itu Fir'aun tu menyesal, dia bagi seorang yang nama dia Hajar kepada Sarah. Dia bagi. Hajar ni ada 2 pendapat. Yang pertama, Hajar ni disebutkan dia ni hamba. Yang kedua, Hajar ini bukan hamba, tapi anak golongan diraja juga Hajar ni. Tak apalah, Fir'aun menyesal, dia hadiahkan Hajar kepada Sarah. Sarah pula dengan bermurah hati hadiahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim AS.
Maka tak apalah, mereka balik semula ke Palestin. Hasil daripada hubungan Nabi Ibrahim dan juga Siti Hajar, maka lahirlah seorang yang namanya Nabi Ismail alaihissalam. Disebabkan lahirnya Nabi Ismail, Sarah dia jealous sebab dia tak ada anak dengan Nabi Ibrahim. Disebabkan itulah Nabi Ibrahim terpaksa dan ketetapan Allah bawa Hajar dan juga Nabi Ismail pergi ke satu tempat. Ini ketetapan Allah. Jangan kata pelarian apa pula. Ini ketetapan Allah. Beza umat akhir zaman lah jahil banyak sampai boleh kata pelarian. Ini satu benda yang orang tak kenal Nabi. Dan orang yang kita tengok dia kenal Nabi pun tak kenal juga. Ada satu tokoh semua satu Malaysia kenal. Dia kata Muhammad sebelum umur 40 tahun ni tak ada kelebihan apa. Tak kenal langsung Nabi SAW walaupun dia berserban dan berjubah. Teruk sangat. Tak kenal Nabi. Kita mengaji sirah, berapa banyak benda dah saya cerita pasal Nabi waktu dia kecil dulu jadi macam mana. Terlampau banyak kelebihan. Tiba-tiba seorang tokoh ni boleh kata Muhammad sebelum umur 40 tahun tak ada kelebihan apa. Jahilnya dengan Nabi SAW. Hadirin dirahmati Allah. Ditakdirkan Allah dibawa Hajar dan Nabi Ismail ke satu tempat, dan tempat itulah Mekah Al-Mukarramah yang sekarang ini. Waktu tu Nabi Ibrahim, dia dah tak ada ayak, tak ada makanan. Nabi Ibrahim bawa kurma sikit, ayak sikit, duduk sat. Nabi Ibrahim balik semula ke Palestin. Balik semula ke Palestin, tak dan berapa hari, ayak habis, kurma pun habis. Waktu itulah ditakdirkan Allah, agak-agak ditakdirkan Allah, keluarlah terbitlah air Zam-Zam, cerita yang macam kita bisa dengar. Apa hikmahnya? Itulah permulaan awal-awal untuk persediaan menyambut Nabi akhir zaman. Allah Ta'ala tetaplah di situ. Arah Nabi Ibrahim bawa Hajar ke satu tempat. Tempat ni tak ada apa-apa, tiba-tiba keluar ayak. Semua tu untuk siapa? Semua tu untuk kelahiran Nabi akhir zaman. Kelahiran Rasulullah SAW. Ini yang kita kena sedar. Seolah-olah semua yang terjadi dalam alam ini nak menyambut Nabi kita SAW. Hadirin dirahmati Allah, dipendekkan cerita. Ditinggalkan Hajar dan Nabi Ismail di Mekah Al-Mukarramah. Bila dah keluar ayat Zam-Zam, tempat tu jadi makmur. Ada kabilah nak mai duduk tumpang. Dia minta izin dekat Hajar, kami nak tumpang saat dekat sini. Kabilah tu nama dia kabilah Jurhum. Tumpang duduk dengan Nabi Ismail dan Hajar. Selepas beberapa hari itu, satu maklumat yang saya nak bagi tahu, Nabi Ibrahim bila dia tinggal Hajar dan Nabi Ismail di Mekah, waktu tu tak ada apa, ya, Nabi Ibrahim mai jenguk juga. Mungkin kita tak tahu. Bukan tinggal terus tak mai tengok dah. Tak. Diriwayatkan dalam sumber yang dipercayai, Nabi Ibrahim mai jenguk Hajar dan Nabi Ismail sebanyak 4 kali. 4 kali. Kali pertama, lepas tu 4 kali pula sejarah. Panjanglah cerita dia tu. Dan kali yang keempat ialah satu masa pada waktu itu Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail bina Kaabah. Bina Kaabah di situ. Nabi Ismail dia kahwin dengan anak daripada kabilah Jurhum tu. Maka dia dapat 12 orang anak. 12 orang anak antaranya Nabits, Qaidar, Ardabail, Mishma', Mishan, Doha, Misha, ada 12 orang. Yang kita nak fokus tentang Nabit dan Qaidar. Sebab apa? Daripada 12 orang ini keluar kabilah yang bercambah. Kabilah Arab ni semua membiak daripada 12 orang ini. Nabit bin Ismail, susur galur mereka ialah bila turun ke bawah, kaum Ansar, Aus dan Khazraj berketurunan Nabi Ismail daripada anak dia Nabi bin Ismail. Boleh tak? Sementara seorang lagi anak Qaidar bin Ismail, disitulah keluarnya keturunan yang turun kepada Nabi SAW. Di situ keluarnya seorang yang bernama Adnan. Adnan ni siapa dia? Adnan ialah datuk Nabi kita yang ke-21. Datuk Nabi kita ke-21. Maka masuklah benda pertama yang kita nak kenal pasal Nabi SAW ialah tentang nasab keturunan baginda SAW. Para ulama ketika membahaskan keturunan Nabi, mereka membahagikan keturunan Nabi kepada 3 peringkat.
Yang pertama daripada Muhammad sampailah ke Adnan. Peringkat pertama. Hak ni kesepakatan para ulama dan ahli sejarah memang keturunan yang sahih. Ya, Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Malik ibnu Fihr ibnu Nadr ibnu Kinanah ibnu Khuzaimah ibnu Mudrikah ibnu Ilyas ibnu Mudar ibnu Nizar ibnu Ma'ad ibnu Adnan. Muhammad sampai Adnan. Daripada itu sahih. Bahagian kedua daripada Adnan sampai ke Nabi Ismail alaihi salam. Bahagian kedua ini kita kena ambil maklum pasal Nabi kita. Bahagian kedua ini para ulama berbeza pendapat. Ada yang kata kita boleh bincang. Baik itu ada yang sebut Adnan ibnu Udad ibnu Hamaisah. Itu kata agak tu saya panjang kan. Habis sejam ni sebut nama Nabi saja. Maka pendapat ulama kita boleh bincang. Pendapat yang satu lagi kata tak boleh, sebab Nabi bila sebut nama dia sebut sampai Adnan sahaja. Lebih pada tu Nabi tak sebut. Mana kata kita jangan bincang. Macam tu. Ada dua pendapat ulama. Haduk bincang pun mereka berbeza pendapat. Sampai 30 pendapat. Kawan ni nak kawan ni, dah nak kawan ni nak kawan ni. 30 pendapat. Awak bincang teruk sangat. Satu benda kita kena belajar, itu tanda kecintaan mereka kepada Nabi SAW. Tak ada orang dalam dunia ni kita bincang keturunan dia sampai macam tu. Nabi seorang saja. Alhamdulillah. Dan kemudian bahagian yang ketiga daripada Nabi Ibrahim sehinggalah Nabi Adam AS. Ibrahim bin Tarah. Ayah Nabi Ibrahim nama dia Tarah. Bukan nama dia Azar kah? Azar bukan ayah Nabi Ibrahim. Azar ialah pak menakan Nabi Ibrahim. Sebab itu dalam Quran yang dia sembang dengan ayah dia tu bukan ayah dia yang sebenar. Itu pak menakan dia, Azar. Ayah dia yang sebenar nama dia Tarah. Tarah Ibrahim bin Tarah bin Saruh sampai Nabi Adam AS. Hadirin dimuliakan Allah. Itulah serba sedikit tentang keturunan Nabi kita SAW, nasab Nabi SAW. Kita tambah sikit lagi, daripada Adnan turun dia kepada Ma'ad. Ma'ad ada anak yang namanya Nizar. Nizar ada 4 orang anak. Nama dia Iyad, Anmar, Rabi'ah dan Mudar. Kita nak fokus dekat Rabi'ah dan Mudar. Rabi'ah keturunan dia lah ni, siapa dia? Pemerintah Saudi. Itu keturunan Rabi'ah. Mudar, daripada Mudar itulah keluarnya Quraisy. Keluar Quraisy. Kita bagi lagi, kita peringat. Quraisy nama sebenar dia siapa? Fihr. Fa-ha-ra. Fihr. Itu dia yang dipanggil sebagai Quraisy. Baik. Daripada Fihr itu turun lagi beranak pinak, maka turun kepada Rasulullah Muhammad Abdul Manaf. Abdul Manaf ada 4 orang anak. Abdul Syams, Naufal, Al-Muttalib dengan Hashim. Daripada 4 orang anak inilah Allah Ta'ala pilih Hashim untuk daripada susur galur dia keluarnya insan terbaik, insan yang hebat sepanjang zaman, di antara makhluk Allah, iaitu Rasulullah SAW. Karena itu bila kita tahu semua nasab keturunan ini, Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Inna Allaha khalaqal khalqa faja'alani fi khairihim firqatan. Allah Ta'ala cipta makhluk. Allah Ta'ala jadikan aku antara jenis yang terbaik di antara makhluk tersebut. Summa ja'alahum firqataini faja'alani fi khairihim firqatan. Kemudian Allah Ta'ala membiarkan manusia dan Allah Ta'ala jadikan aku antara dalam kelompok yang terbaik. Summa ja'alahum qabail faja'alani fi khairi qabilatan, fi khairihim qabilatan. Kemudian ada kabilah-kabilah, aku kabilah yang terbaik. Allah Ta'ala pilih aku. Kemudian summa ja'alahum buyutan faja'alani fi khairihim baitan wa khairihim nafsan. Kemudian Allah Ta'ala
jadikan rumah-rumah, maka Allah Ta'ala pilih aku berada dalam rumah yang terbaik dan akulah insan yang terbaik, kata Nabi SAW. Hal ini benda pertama yang kita nak kena tahu. Kemudian daripada itu, hadirin dirahmati Allah, apabila Makkah berada dalam pimpinan Abdul Muttalib, ketika itu berlaku dua peristiwa besar. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, datuk Nabi kita, jadi pemimpin Makkah. Berlaku dua peristiwa besar. Peristiwa yang pertama ialah nak gali balik telaga Zamzam. Kita tak mahu cerita hal tu. Ialah peristiwa yang kedua ada kaitan dengan kelahiran Nabi SAW, iaitu apabila tentera Abraha Ibnu Sabbah Al-Habashi bertindak untuk menyerang Kaabah. Cerita tersebut apabila Abraha dia cemburu, tengok dekat Mekah ada Kaabah yang orang duk pi ziarah Kaabah. Ekonomi dia pun kemas sebab banyak orang duk pi. Abraha dia cemburu, dia kata aku nak buat macam Kaabah juga di Yaman. Dia duduk di Yaman. Dia pun buat. Selesai apa semua, tiba-tiba ditakdirkan satu malam dia tengok Kaabah yang dia buat tu orang lempak taik, orang conteng, orang tu orang buat ni. Dia itulah punca dia marah. Bila dia marah, dia dah tak boleh jadi. Esok, dia tak esok lah. Dia kata apa? Nanti kita serang Kaabah. Maka keluarlah Abraha bersama dengan 60,000 tentera. Seperti mana yang disebutlah kitab-kitab sirah, 60,000 tentera. Dalam 60,000 tentera itu ada 9 hingga ke 13 gajah. Abraha pihak paling besar sekali. Daripada Yaman bertolaklah mereka ke Mekah untuk menghancurkan Kaabah. Kemudian sampai di satu tempat namanya Wadi Muhassir. Wadi Muhassir ada sampailah antara Mina dan Muzdalifah. Di Wadi Muhassir itu mereka rehat sah. Tiba-tiba bila nak lanjutkan perjalanan, gajah mai sekali dengan mereka tu tak mau bangkit. Nak pergi ke Mekah tak mau bangkit. Tiba tak mau bangkit. Mereka komplain. Mereka tariklah gajah tu pergi ke arah lain. Tarik ke arah lain dan bangkit nak berlari. Tarik pula pergi ke Mekah. Tak nak ke Mekah, duduk. Macam tu lah mereka buat. Tak boleh. Gajah tu tak mau nak pergi ke Mekah. Ditakdirkan Allah, kisah yang kita tahu, waktu itulah di Wadi Muhassir itulah Allah Ta'ala utuskan burung ababil, bawa 3 batu, satu di paruh, 2 di kaki dia tu, turunkan batu tersebut kepada Abraha dan tenteranya, semua selesai ketika itu. Maka waktu tu Abdul Muttalib dia tahu. Waktu Abraha nak serang Kaabah, Abdul Muttalib kata, inna lil baiti rabbun yahmih. Kaabah ni ada Tuhan yang jaga dia. Jangan risau. Abdul Muttalib tahu. Tahu. Maka itulah jadinya kisah tersebut. Dan waktu tu pun orang Quraisy waktu tu dah lari daripada rumah, semua duduk tang bukit sembunyi. Mereka tengok Abraha kena itu, mereka pun lega, balik semula ke rumah aman macam biasa. Peristiwa ini ialah merupakan muqaddimah kepada kelahiran Nabi SAW. Karena apa? Karena peristiwa ini telah tersebar luas pada kuasa besar ketika itu di Rom dan Parsi. Mereka pelik. Awak yang Kaabah ni hebat sangat. Sampai jadi lagu tu kan Abraha. Dan Baitul Maqdis pada tahun 578 sebelum Masihi dan pada tahun 70 Masihi, penduduk dia Islam. Tapi Allah Ta'ala benarkan penjajahan orang musyrikin, orang kafir ke atas Baitul Maqdis. Sedangkan penduduk dia Islam. Kaabah, Makkah, penduduknya kafir, penuh berhala. Tapi Allah Ta'ala jaga Kaabah. Jadi pelik. Maka itulah satu hikmah Allah Ta'ala nak bagi tahu, tempat itu aku dah jaga. Aku dah muliakan, aku dah sucikan. Maka jangan pelik nanti sekiranya keluar Nabi daripada tempat tersebut. Itu hikmah dia. Maka ditakdirkan Allah pada tahun Gajah bersamaan dengan hari Isnin. Hari Isnin pada 9 Rabiul Awal. Ini pendapat yang kuat, 9 Rabiul Awal. Tapi tak ada masalah. Umat Islam pada dulu sampailah sambut Maulid Nabi 12 Rabiul Awal. Tak ada masalah. Itu bukan satu isu yang besar. Pada 9 Rabiul Awal ataupun 12 Rabiul Awal, hari Isnin pagi, pendapat ulama ada dua. Ada kata siang waktu duha, ada yang kata sebelum subuh. Yang kata sebelum subuh ialah riwayat daripada Ibnu Asakir
Dan yang kata waktu siang ialah riwayat daripada Abu Fadl Al-Iraqi. Perbezaan pendapat ulama. Maka lahirlah Nabi SAW pada 9 Rabiul Awal ataupun 12 Rabiul Awal bersamaan 20 ataupun 21 April 21 April tahun 571 Masihi. La 2020 571 Masihi 20 ataupun 21 April Nabi SAW lahir. Kerana itu guru saya bagi pesanan dekat kami masa mengaji dengan dia, bulan April ialah bulan kelahiran Rasulullah. Kami di Mesir sambut dua-dua. April kami sambut Maulidin Nabi, Rabiul Awal kami sambut Maulidin Nabi. Kami di Mesir hidup dengan Nabi SAW. Itulah kenangan dan kemanisan saya duduk mengaji di Mesir. Tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan kami duduk dengan Nabi SAW. Maka bulan April kami sambut Maulidin Rasul. Mungkin lepas ni Malaysia mungkin tak popular lagi. InsyaAllah ke depan, tahun depan bulan April kita buat sambutan Maulidin Rasul pada 20 ataupun 21 April. Maka guru saya bagi nasihat, bulan April bulan kelahiran Nabi, tapi musuh-musuh Islam buat April Fool. Kita pun ingat April Fool je bulan April. Betul tak? April, orang tua pun tahu April Fool. Malangnya umat akhir zaman tak ingat April tu bulan Nabi lahir sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat-sangat malang kita di akhir zaman. Kita kena banyak muhasabah. Bulan April jangan buat main, bulan yang mulia. Jangan biarkan bulan tersebut dimonopoli oleh musuh Islam untuk merosakkan umat Islam. Maka lahirlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan cerita sedikit apa yang berlaku ketika Nabi itu lahir. Maka di antaranya ialah yang diriwayatkan daripada Ummu Sa'ad ketika mana melahirkan Sayyidatuna Aminah, ibu baginda sallallahu alaihi wasallam, melahirkan baginda. Maka Sayyidatina Aminah sebut, lamma waladtuhu kharaja min farji nur, daripada semasa aku melahirkan Muhammad ini keluar daripada tempat lahirnya itu cahaya. Adha'at lahu qusur Syam, maka cahaya itu terang sampai aku boleh melihat istana-istana yang berada di Syam. Jarak dia 3 bulan perjalanan. Dalam riwayat yang lain, Nabi sebut cerita pasal mak dia, mak aku bila lahirkan aku keluar cahaya tersebut menerangi sehingga nampak istana-istana yang berada di Busra. Ada 2 riwayat. Bukan maksud kata ada 2 versi lah. Mak Nabi kata nampak istana di Syam. Nabi sebut mak aku nampak istana di Busra. Nabi khususkan lagi lah, sebab dalam Syam besar. Dalam Syam tu antaranya Busra. Nabi sebut Busra. Apa hikmahnya? Hikmahnya ialah bila Nabi lahir, dia kata mak dia nampak istana di Busra. Cahaya Nabi tu kuat sampai nampak istana di Busra. Hikmahnya apa dia? Bila Islam membuka Syam, tempat pertama yang dibuka oleh Islam ialah Busra. Berkat Nabi lahir sallallahu alaihi wasallam. Tempat pertama yang dibuka di Syam ialah Busra. Disebabkan cahaya Nabi waktu lahir kena kat situ dulu. Maka tempat itulah pertama yang dibuka oleh pimpinan Islam kita. Maka sekejap kita ambil waktu kelahiran Nabi SAW ini, cerita pasal ni. Kerana para ulama dulu bila cerita pasal kelahiran Nabi, di antaranya ialah Imam Taqiyuddin As-Subki, dia buat pengajian, tiba-tiba ada orang main qasidah. Dia cerita pasal kelahiran Nabi, dia baca qasidah, satu bait itu Imam As-Subki di hadapan para pemerintah, dia baca kitab. Bila dia dengar qasidah tu pasal kelahiran Nabi, dia pun bangkit selawat kepada Nabi SAW. Maka majlis itu jadi elok, jadi tenang, jadi seronok sebab pakat bangkit selawatkan Nabi SAW. Jadi insya-Allah di kesempatan yang ada ini, bertepatan cerita kita pasal kelahiran Nabi, kita ambil masa saat kita selawat pada Nabi SAW. Dan Nabi sebut selawat dan salam disampaikan kepada dia itu sampai dan Nabi jawab semua selawat dan salam kita. Jadi insya-Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Bila kita selawat kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat akan sampaikan selawat kat kita kepada baginda. Malaikat akan sebut kat Rasulullah, fulan bin fulan sampaikan selawat kepada kamu wahai Rasulullah. Fulan bin fulan. Kalau saya Abdul Wafi bin Samsurijal sampaikan selawat kepada kamu wahai Rasulullah. Bila kita selawat kat Nabi, nama kita pergi kat Nabi, nama ayah kita pergi sekali kat Nabi. Sebab itu para ulama sebut antara cara nak buat kebaikan kat ibu bapa yang dengan berselawat kat Nabi. Sebab dengan selawat kat Nabi, nama ayah kita sampai sekali. Dengan nama ayah kita sampai sekali. Mak tak tahu lah nama ini sebab dia kata fulan bin fulan. Tapi jangan risau. Guru saya sebut Nabi SAW kenal semua umat dia. Sebab itu bila pergi ziarah Nabi, tak perlu cakap Assalamualaikum ya Rasulullah, saya Abdul Wafi bin Samsurijal, tak payah sebut. Sebab Nabi kenal kita, kenal dah. Sebab Nabi sebut dalam hadis, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, hadis riwayat Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim. Hidup aku baik untuk kamu, mati aku pun baik untuk kamu. Tuhdisuna wa yuhdasu lakum. Kalau aku hidup, jadi apa-apa kamu boleh sembang cerita dengan aku. Dan kalau aku mati, tu'radu alayya a'malukum. Amalan-amalan kamu kesemuanya dibentangkan kepada aku di kubur. Fama ra'aitu min khairin hamidullah. Mana-mana amalan yang aku tengok elok, aku bersyukur pada Allah. Mana-mana amalan yang jahat, fama ra'aitu min syarrin. Amalan-amalan kamu jahat yang sampai ke aku, kita buat zalim ke orang, kita ambil harta orang, kita buat tak kenal nama ayah ke, buat apa ke, sampai kat Nabi SAW. Nabi buat apa? Istaghfarullah lakum. Aku minta ampun ke Allah kat kamu semua. Hadis sahih. Sebab para Nabi hidup dalam kuburnya. Dan Nabi dan amalan kita sampai kepada Nabi. Apatah lagi pada malam ini, kita duduk di sini, majlis ini pun sampai kepada Nabi SAW. Kalau kita gembirakan hati mak ayah, cukuplah. Boleh mati, tutup buku, masuk syurga terus. Apatah lagi menggembirakan hati Nabi SAW. Tuan-tuan, tak tahulah. Saya ikhlas cakap. Kalau takdir, kalau tak macam ni saya mati, Alhamdulillah. Paling tidak aku dah gembirakan hati Nabi. Di akhirat nanti bila jumpa Nabi dalam keadaan seronok. Selesai. Hidup kita selesai. Kalau Nabi seronok kita, Nabi seronok sebab kita nak apa lagi?
Tak ada apa dah. Di dunia ni tak ada apa yang setanding dengan Nabi seronok dekat kita. Tak ada lah. Di akhirat kita boleh hidup aman, tenteram, masuk syurga, duduk sekali dengan Nabi SAW. Sebab Nabi sebut, وَمَنْ أَحَبَّنِي كَأَنَّ مَعِي فِي الْجَنَّةِ. Siapa yang sayang kat aku, dia akan duduk dengan aku di syurga nanti. Hadis yang panjang, man ahya sunnati faqad ahabbani. Saya pergi mana-mana saya selalu ulang hadis ni. Berulang, orang dengar boring pun biar pergi lah. Sebab inilah hadis yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, itu bermakna dia cinta kepada aku. Kerana itu bila saya tengok banyak masjid baca surah Al-Mulk lepas Aisyah, yang dahulunya tak ada budaya ni, tiba-tiba ada. Terus saya tanya hadis ni, kita dah hidupkan sunnah Nabi. Baca Al-Mulk tiap malam. Sunnah Nabi, Nabi suruh baca. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang hidupkan sunnahku, bermakna dia sayang kepada aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang sayang kat aku, dia akan sekali duduk dengan aku di syurga nanti. Bukannya susah nak masuk syurga. Kalaulah dalam hidup kita ni berpuluh-puluh tahun tak ada amalan lain, amalan lain tak banyak, yang ada sembahyang fardu, lepas tu yang lepas Isyak kita baca Al-Mulk, tu yang hidup kita. Sudah cukup buat kita masuk syurga, duduk dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, saya menasihati diri saya sendiri dan tuan-tuan perempuan, jangan tinggal baca surah Al-Mulk setiap malam. Ya, fadilat dia memang ada. Di kubur, kita akan selamat pada fitnah kubur. Apa maksud selamat pada fitnah kubur? Masuk kubur tu, awal-awal itu malaikat tak tanya, tak main tanya. Berkat pada bacaan surah Al-Mulk, itu maksud dia selamat pada fitnah kubur. Kalau tanya pun tak, lepas pada tu tak ada apa. Memang ya, memang ada fadilat. Tapi saya secara peribadinya, bila kita duduk sembang pasal Nabi, tuan-tuan, lepas ni bila baca surah Al-Mulk, tinggal sat fadilat tu yang kena main dalam hati kita. Aku baca Al-Mulk sebab Nabi suruh baca. Itu yang kita nak. Ini ciri-ciri umat akhir zaman yang kuat ikatan dia dengan Nabi, walaupun 1400 tahun kita jauh dengan Nabi. Ini yang Nabi nak daripada umat dia. Lepas ni main sembahyang jemaah ke apa-apa, memang ada fadilat 27. Tapi main sebab Rasulullah main. Macam Ibnu Umar saya cerita tadi tu, lalu tunduk pasal apa? Sebab Nabi tunduk waktu lalu di tempat ni. Sahabat macam tu. Kita nak jadi hebat, kena ikut macam ni. Hadirin dirahmati Allah. Saya teringat satu cerita. Cerita daripada Syed Muhammad Alawi Al-Maliki. Waktu kita selawat tadi, saya nampak ada pakcik kita berdiri. Saya teringat satu cerita. Daripada baca Maulidul Rasul, dia berjanji orang tu lah. Tiba-tiba ada seorang ni sepanjang baca, daripada awal sampai habis duduk berdiri, tak duduk. Selalunya bila kita baca, contoh kita baca qasidah burdah, pada tajuk yang keempat, tajuk kelahiran Nabi SAW, waktu tu kita bangkit. Waktu lepas tu kita duduklah. Tajuk yang keempat sudah kita bangkit. Tapi ada seorang ni, dia berdiri pada awal baca, berjanji, baca qasidah daripada awal sampai habis. Habis dia kata tu, dia tanya. Ada ulama ni, tak salah ingat saya, Syed Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Dia tanya, pasal apa berdiri pada awal sampai habis? Kita berdiri sekian-sekian waktu saja, ada 4 yang kita berdiri. Dia kata, dulu bila aku duduk di majlis bacaan qasidah, majlis baca maulid, bila orang berdiri, aku tak berdiri. Dan Allah Ta'ala takdirkan aku lumpuh sebab tu. Dan aku bernazar, seandainya lepas ini ada majlis maulid, majlis bacaan qasidah yang muji Nabi SAW, aku akan berdiri kalau Allah Ta'ala sembuhkan aku bernazar, aku akan berdiri pada awal sampai habis. Maka Allah disebabkan niat dia itu, Allah Ta'ala sembuhkan lumpuh dia. Dia pun tunaikan nazar dia, setiap kali baca berjanji, qasidah, marhaban, daripada awal sampai habis dia berdiri. Tuan-tuan, benda ni jadi sungguh. Tak payah pinjau. Baru ni cerita Ustaz Fahmi Zamzam yang ada di perekod. Dia kena stroke 2000. Berapa kali dah kena stroke. Sumbatan tu dia kata, pergi kat doktor, dia kata, ikut saya belajar, Ustaz memang tak boleh cakap dah ni. Ustaz Fahmi Zamzam kata, tak boleh cakap pasal nak lepas ceramah lah dia dah. Rupanya bila dia lumpuh, dia baca qasidah burdah. Dia tak boleh baca, anak-anak dia tolong baca. Dia kata dia lega sebab tu, dengan qasidah burdah. Qasidah burdah, Maulaya Salli wa Sallim tu lah. Qasidah burdah ada 10 tajuk, memang berkesan ubat untuk lumpuh. Berkesan ubat untuk lumpuh.
Sebab cerita ni pun orang yang berkosidah mudah tu nama dia Imam Busiri. Imam Busiri rahimahullah, dia lumpuh separuh badan. Dia takkan nak buat apa. Dia karang puji-pujian kepada Nabi SAW. Di akhir dia selesai tulis itu, dia tidur, dia mimpi jumpa Nabi. Dan kemudian Nabi selimutkan dia. Itu nama burdah. Burdah ni macam selimut pakaian gitu. Nabi selimutkan dia, bangkit-bangkit dia boleh jalan macam biasa. Keberkatan Nabi SAW. Nabi SAW, saya kita cerita lah. Pendek kata, bahasa yang mudah faham, masih berfungsi. Pendek kata. Cuma kita tak guna Nabi SAW. Kita tak guna dia. Sedangkan dia ada dengan kita. Karena itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah dalam diri kamu ada Nabi SAW. Ada. Sagi kita banyak tu apa? Lebih 3 jam lebih. Tapi saya faham aircon tu tak bersejuk lah. Saya bersejuk kaki lah. Baik. Hadirin dimuliakan Allah. Maka kita teruskan sedikit lagi. Ketika mana Nabi SAW lahir, Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal ni bulan spring season. Bulan musim-musim bunga. Pada waktu itu, kalau tuan-tuan biasa pergi ke negara luar bila musim bunga ni, selesai, semua elok, semua tenang. Bunga-bunga pun, pokok-pokok pun baru nak tumbuh balik. Seolah-olah ia tanda kepada kehidupan yang baru. Dan kata para ulama, kalau kita masuk mana-mana tempat kebun yang ada pokok lebih kurang macam tu, kita masuk tu pun seolah-olah pokok tu pun berkata bumi akan hidup kembali. Kita tengok pokok mekar apa semua tu. Nabi lahir pada Rabiul Awal. Isyarat daripada permulaan kebaikan dunia dan akhirat yang Allah Ta'ala nak bagi dekat kita. Sebab itu Nabi lahir pada Rabiul Awal. Hadirin dimuliakan Allah. Ketika Nabi kita lahir juga, Sayyidina Muhammad, saya ambil hadis ini daripada kitab Subulul Huda wal Rasyad fi Sirati Khairil Ibad. Kitab sirah yang besar dia 7 pemeluk. Sebelah jilid lebih kurang. Saya tanya Jabatan Fatwa Mesir, kitab Subulul Huda wal Rasyad ni kita boleh pegang tak? Kita boleh, dia ni jadi sumber rujukan dalam sirah. Mereka balas, mereka kata ya, kitab Subulul Huda wal Rasyad fi Sirati Khairil Ibad memang kitab rujukan yang bagus dalam sirah. Maka saya ambil ini daripada kitab tersebut. Maka daripada Uthman bin Abi al-As radhiyallahu anhu, dia berkata, haddatsatni ummi annaha syahidat wiladati aminati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata waladathu. Uthman bin Abi al-As, mak dia cerita dekat dia. Mak dia kata, mak ada waktu Aminah melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, maka mak dia kata, fama syai'un anzuru ilaihi min al-bait illa nurah. Dalam rumah tu aku tak tengok apa, penuh dengan cahaya. Wa inni la anzura ila an-nujum tadnu hatta inni la aqul la yaqa'anna alayya. Dan aku tengok bintang pada ketika itu berasa dekat dengan aku, seolah-olah bintang tu nak jatuh ke aku dah. Malam kelahiran Nabi SAW. Yang terlarang waktu Nabi lahir. Falamma wada'athu kharaja minha nur adha'a lahu al-bait wad-dar hatta ja'altu la ara illa nurah. Bila saat Nabi nak lahir, kata mak kepada Uthman bin Abi al-As ini, maka keluarlah cahaya menerangi rumah tersebut. Sehingga kan aku dalam rumah ni tak boleh nampak apa dah. Semua cahaya. Berkat Nabi SAW. Maka betul Allah Ta'ala sebut dalam Quran, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepadamu satu cahaya, iaitu Nabi SAW. Dan juga kitabun mubin, dan juga Al-Quran. Dah mai dah dekat hampa. Dan para sahabat sebut bila Nabi masuk Madinah semua jadi terang benderang. Bila Nabi wafat, semua Madinah gelap gelita. Cahaya yang betul.
Bukan cahaya kita kata pemajas ke kiasan, tak, cahaya sungguh. Dan para sahabat sebut inna wajhahu kal qamar, wajah baginda ini macam bulan. Sampai kepada sahabat, suatu hari Nabi dia tengok bulan. Sahabat tengok, wallahi antara bulan dengan Rasulullah cantik lagi. Rasulullah cantik lagi daripada bulan. Ini kehebatan Nabi SAW. Tapi walaupun Rasulullah handsome, cantik, hebat sampai macam tu, tak ada orang, tak ada perempuan yang kita dengar nak mengorak Rasulullah. Sebab apa? Sebab saya baca cerita, mereka tak boleh tengok tepat muka Rasulullah SAW. Itu guru saya menyebutkan, Rasulullah ini dia cantik, tapi ditutupi dengan jalal. Jalal ni kewibawaan. Dia cantik, tapi Tuhan cover dia dengan kewibawaan dan kemegahan. Orang tak boleh tengok direct kepada Nabi SAW. Sebenarnya saya sebut juga, Abu Bakar tak ada hadis yang dia cerita pasal fizikal Nabi. Sedangkan Abu Bakar, iman dia itu, semua iman umat Nabi timbang dengan Abu Bakar tak sama nilai dia dengan iman Abu Bakar. Dia pun tak boleh cerita tubuh badan Nabi macam mana. Umar, yang Nabi sebut, lau kana ba'di Nabi lakana Umar. Kalau lepas aku ini ada Nabi, Umar yang akan dilantik jadi Nabi. Satu hadis pun tak ada Umar cerita pasal fizikal Nabi SAW. Osman ni malaikat malu dengan dia. Tak ada hadis yang Osman cerita pasal fizikal Nabi SAW. Yang ada Sayyidina Ali. Sebab Sayyidina Ali sepupu Nabi duduk selalu dengan Nabi SAW. Dia di antara empat khalifah yang boleh cerita pasal tubuh Nabi SAW. Sayyidina Ali yang Nabi sebut, Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Aku ialah bandar ilmu dan Ali lah pintunya. Sayyidina Ali, Nabi sebut an-nazaru ila wajhi aliyin ibadah. Memandang muka Sayyidina Ali itu satu bentuk ibadah. Sayyidina Ali dapat macam mana kelebihan tu? Dapat sebab dia duduk dengan Nabi. Dapat sebab Nabi. Sebab itu saya sebut dah, apa-apa yang dinisbahkan kepada Nabi, walaupun sebelum ni tak ada kelebihan, turun darjah dia akan naik. Sebab itu Nabi ni simbol kepada kehidupan, kebaikan dunia akhirat. Umar, Abu Bakar, Uthman, Ali, semua dapat, semua jadi hebat sebab Nabi kita SAW. Hadirin dirahmati Allah. Maka begitulah lahirnya Rasulullah SAW. Bila lahir, maka yang sambut Nabi kita itu ialah emak kepada Abdul Rahman bin Auf. Nama dia Syifa ataupun Syaffa. Dan lahir Nabi kita di bulan Rabiul Awal. Bila lahir di bulan Rabiul Awal, para ulama ajak kita tengok ketika itu. Lahir bulan Rabiul Awal, musim bunga. Kita kata the earth seems to come life again. Dunia waktu tu macam ada kehidupan baru. Okay? Yang sambut emak dia siapa dia? Emak dia Aminah, yang bermaksud keamanan. Yang sambut dia bidan, nama dia Syifa ataupun Syafa, penawar. Kemudian yang duk jaga dia Ummu Aiman, nama dia Al-Barakah, keberkatan. Kemudian pula yang menyusu dia Halimatus Sa'diyah, kelembutan daripada kelompok Bani Sa'ad, kelompok kegembiraan. Allah Ta'ala atok siap Nabi lahir tu semua dikelilingi dengan benda yang kita sebut tu. Aman, keberkatan, kegembiraan. Dalam Rabiul Awal yang menandakan bumi ni nak hidup semula, pokok-pokok tumbuh. Ini hikmah Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal dan dikelilingi dengan orang-orang yang baik, yang bagus namanya. Sebab tu Nabi kita SAW dilahirkan. Bila Nabi lahir, maka diberikan Nabi kita ini kepada Datuk Baginda Abdul Muttalib. Abdul Muttalib cukup seronok, gendong Nabi, dukung Nabi bawa ke Kaabah, masuk Kaabah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nama Muhammad itu diberikan oleh Datuk Baginda SAW, dan Nabi kita dikhatankan pada hari ke-7 selepas Baginda lahir, macam baby-baby yang ada pada waktu itu. Yang kita biasa dengar ialah Nabi lahir dalam keadaan berkhatan. Ya, ada juga pendapat dia. Jadi ada dua pendapat lah. Nabi lahir itu terus khatan, dan ada pendapat yang kata Nabi lahir pada hari ke-7 baru khatan. Dan saya tak cerita yang biasa kita dengar bila Nabi lahir, istana Parsi runtuh apa semua tu, saya tak cerita kerana benda tu jadi isu.
Benda tu jadi kontroversi, ada yang kata benda tu tak betul dan sebagainya. Jadi tak apa, saya tak ada masalah. Kita tak perlu cerita apa yang orang cerita, kerana kelebihan Nabi ada lagi banyak lagi kita nak cerita. Banyak lagi kita nak cerita pasal Nabi, daripada istana jatuh, tingkap pecah apa semua tu. Api majusi terpadam, tak payah. Kita ada banyak lagi kelebihan Nabi. Sebab seperti mana kata Imam Al-Busiri rahimahullah, fa inna fadli Rasulillah laisa lahu haddun. Kelebihan Nabi tak ada batas. Laisa lahu haddun faya'ribu anhu natiqun bifami. Tak ada mulut yang boleh sebut ke semua kelebihan Nabi tersebut. Itu Nabi SAW. Hadirin dirahmati Allah, itu selesai kita cerita pasal Rasulullah SAW. Itu baru sesi pertama. Sesi kedua boleh pergi lagi sejam lagi. Tapi tak payahlah, saya pun sejuk tu tak apa. Yang saya tak boleh tahan lapak. Tak payah nak cerita pasal apa pun tak payah dah. Tapi tak apa, insya-Allah. Kesempatan yang kita ada ini, saya tak mau majlis pada malam ini majlis yang sia-sia. Saya nak sebutkan insya-Allah, majlis yang kita buat pada malam ini sikit pun tak dapat nak balas jasa dan kasihnya Nabi SAW kepada kita. Sikit pun tak dapat balas. Saya akan ceritakan insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW, kita tahu kata dia lahir pada 12 Rabiul Awal sekian-sekian. Dan kita tahu peristiwa bergajah Abrahah serang Kaabah itu pun sebelum kelahiran Nabi. Para ulama kata 50 ataupun 55 hari sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Cuma bila kita baca Al-Quran, bila kita baca Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Cuba tuan-tuan terjemah tengok. Alam tara, tidakkah kamu melihat, wahai Rasulullah, bagaimana Tuhan kamu balah dan buat balik dekat tentera bergajah. Kita kalau nak tanya orang pasal aksiden, kawan tu kena ada sekali. Contoh aksiden di Rombak, di tera kita ni, kawan apa? Kebetulan kawan kita ada. Kita mau tanya, kenapa ada aksiden tadi? Kenapa? Aku ada sekali. Tapi yang peliknya dalam ayat tersebut, Tuhan tanya Nabi kita sedangkan Nabi kita tak lahir lagi. Alam tara. Setengah ahli tafsir kata alam tara dengan makna alam ta'lam. Tidakkah kamu mengetahui? Guru saya, dia tak setuju. Allah Ta'ala bukan tak boleh nak, bukan yang tak boleh sebut alam ta'lam kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Boleh tak Allah Ta'ala buat macam tu? Boleh. Tapi Tuhan tetap nak letakkan dalam ayat tu alam tara. Tidakkah kamu melihat dengan mata kepala kamu? Apa rahsianya? Kita umat akhir zaman banyak kenal Nabi yang lahir pada 12 Rabiul Awal. Kita tak kenal dia yang sebelum tu. Allah Ta'ala tanya, tidakkah kamu melihat, wahai Rasulullah, bagaimana yang Tuhan kamu lakukan terhadap Abrahah tentera bergajah? Nabi SAW dah tengok peristiwa itu, walaupun Nabi tak lahir. Maklum, roh diciptakan sebelum jasad. Tak ada siapa bertikai. Allah Ta'ala cipta roh dulu, baru jasad. Nabi dah tengok peristiwa tentera bergajah itu dalam keadaan Nabi kita dalam alam roh. Nabi ada dah roh. Nabi tengoklah. Sebab tu Allah Ta'ala tanya Nabi, kamu tak tengok ke apa jadi? Nabi dah tengok dengan kerohanian dia. Kita kenal Nabi dengan jasad sahaja. Kita tak kenal hakikat dia tu macam mana sebenarnya. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Al-Baihaqi serta Imam Hakim. Para sahabat tanya Nabi, mata wajabat silakan nubuwah. Wahai Rasulullah, bila kamu jadi Nabi? Kita kalau dengar pun lah, tak mau 40 lah. Tapi mengejutkan Nabi kita kata, wa adama bainar ruhi wal jasad. Aku jadi Nabi waktu Adam antara roh dan jasad lagi. Aku jadi Nabi lah. Adam tak diciptakan lagi, aku dah jadi Nabi. Kerana itu, dalam Quran kita baca, Allah Ta'ala tanya kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Kok kita kata, qalu bala syahidna. Dia kata, ya, bahkan kamu lah Tuhan kami. Orang pertama yang menyebutkan bala ialah Nabi SAW. Sebab itu dalam Quran, daripada awal sampai habis, Nabi seorang je kata, wa ana awwalul muslimin. Qul inna salati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Aku orang pertama yang Islam. Kalau kita baca doa iftitah tu, kita baca wa ana minal muslimin. Nabi seorang saja sebut wa ana awwalul muslimin. Sebab Nabi kita orang pertama yang sebut bala ketika di alam roh, alam jabarut dahulu. Jangan kita tersalah faham. Ya, dalam surah Al-A'raf Nabi Musa alaihissalam sebut wa ana awwalul mu'minin. Aku orang pertama yang beriman. Dak, ayat dalam surah Al-A'raf itu berlaku ketika mana Nabi Musa nak tengok Allah. Allah Ta'ala tak boleh. Qala lan tarani walakin unzur ila jabal. Kamu tak boleh tengok aku wahai Musa, tapi kamu kena tengok bukit tu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau bukit itu boleh tahan aku nak zahirkan diri aku, hang boleh tengok aku. Falamma tajalla rabbuhu, macam mana ayat tu? Ketika mana Allah Ta'ala menzahirkan diri dia, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Bila Allah Ta'ala mentajallikan diri dia dekat bukit itu, maka bukit itu hancur. Nabi Musa pun pingsan. Bila Nabi Musa jaga, falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Bila Nabi Musa jaga, Nabi Musa kata, subhanak, maha suci kamu wahai Allah, aku bertaubat dan akulah orang pertama yang beriman. Apa maknanya? Aku orang pertama yang percaya. Kata aku tak boleh tengok hang dalam keadaan aku ni manusia. Itu maksud ayat tu. Orang pertama yang beriman. Dalam konteks tu. Tapi Nabi orang pertama yang mengucapkan bala di alam roh tersebut. Nabi SAW sebelum lahir, para Nabi yang lain telah pun bertawassul dengan Nabi kita. Nabi Sulaiman dalam Quran sebut wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Ya Allah, golongkanlah aku dengan keberkatan rahmatmu dalam hamba-hamba yang soleh. Siapa rahmat? Nabi. Allah Ta'ala sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, tidak kami utuskan kamu sebagai rahmat sekalian alam. Dalam hadis yang lain, dalam hadis sahih Bukhari, Nabi sebut ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah Ta'ala jadikan rahmat 100 bahagian. Fa'ansaka indahu 99 juz'a. 99 Tuhan tahan dekat dia. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Satu saja rahmat yang Tuhan buat turun dekat bumi ni. Famin zalikal juz'i yatarahamul khalq. Daripada satu rahmat itulah ke semua makhluk berkasih sayang mesra, ada perasaan kasihan belas disebabkan rahmat tu. Satu rahmat tu saja. Hatta Nabi sebut hatta tarfa'ul faras hafiraha an waladihi khasyatan an tusibah. Kesan rahmat itu kalau kamu tengok, sehingga kan kalau kamu tengok ada kuda yang terletak kaki atas anak dia, kuda tu angkat. Tak mau bagi anak dia sakit. Itu kesan daripada satu rahmat tersebut. Siapa dia rahmat yang satu tu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah Nabi SAW. Kalau kita tengok seorang ibu yang sayang anak dia, kita tengok seorang ayah yang sayang pada keluarga dia, kalau kita tengok pemimpin yang sayang kepada masyarakat dia, kalau kita tengok orang kaya yang sayang dan seronok untuk bantu orang miskin, kesemua itu disebabkan rahmat yang satu yang Tuhan cipta 100, Tuhan buat turun satu saja, iaitu Tuhan buat turun Nabi, semua dunia jadi aman. Nabi seorang saja. Sebab tu rahmat ialah Nabi. Nabi Sulaiman bertawassul dengan Nabi. Masukkanlah aku dalam hamba yang soleh dengan keberkatan rahmatmu, dengan keberkatan Muhammad SAW. Nabi Musa, ketika mana mereka diburu oleh Fir'aun, Nabi Musa sebut wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ya Allah, selamatkan kami dengan keberkatan rahmatmu daripada kaum kafir. Nabi Musa pun bertawassul dengan Nabi SAW. Maknanya apa dia tuan-tuan? Sebelum Nabi lahir, Nabi sudah boleh, Nabi memberi kesan terhadap alam. Sebelum Nabi lahir lagi. Buktinya para Nabi pun minta doa dengan menggunakan nama Nabi. Nabi Adam AS pun bertawassul dengan nama Nabi
untuk Allah Ta'ala terima taubat. Disebut dalam hadis, kalau Nabi tak lahir, Nabi boleh bagi kesan dah dekat alam semesta, apatah lagi setelah Nabi lahir. Apatah lagi setelah Nabi wafat. Nabi dah bagi pertolongan sebelum baginda lahir. Semasa baginda lahir, Nabi bagi pertolongan kepada umat dia. Selepas baginda wafat pun, Nabi masih tolong lagi umat dia. Kita baca dah hadis, amalan kita yang tak elok, Nabi minta ampun ke Allah untuk kita. Nabi tolong umat. Ke akhirat Nabi tolong lagi. Itulah Nabi yang sebenar, Muhammad Rasulullah SAW, yang sentiasa bersama dengan kita. Sebab itu Tuhan sebut, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Kamu kena tahu dalam diri kamu, perkara-perkara kamu yang berlaku di sekeliling kamu, ada Rasulullah SAW. Dan Nabi ajak kita doa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Kalau baca doa tu, wahai Allah yang maha hidup lagi maha berdiri dengan sendirinya, dengan rahmatmu. Siapa dia? Dengan Nabimu. Aku meminta tolong kepada kamu. Kita hidup dengan Nabi SAW. Tapi disebabkan terlampau jelas kehidupan kita dengan Nabi, kita tak kenal Nabi langsung. Padahal Nabi itu ada setiap masa dengan kita. Ini hakikat Muhammadiyah. Ini sebenarnya yang kita kena tahu pasal Nabi. Bukan jasad yang hidup selama 63 tahun itu sahaja. Umat akhir zaman akan dekat dengan Nabi kalau kita tahu macam ni. Wajib kita kena tahu. Dan inilah satu ilmu yang saya tak dapat di Malaysia. Saya dapat di Mesir. Dan tugas saya sebagai Azhari, belajar para ulama sana, alhamdulillah, buat balik kepada tuan-tuan umat, buat balik Nabi SAW. Ini yang penting. Hadirin yang dimuliakan Allah, nak cerita pasal Nabi tak habis. Banyak lagi kelebihan Nabi SAW. Dan insya-Allah sejam elok ni. Dan untuk yang terakhirnya, ceramah Maulidur Rasul tiap-tiap tahun kalau orang panggil saya pun saya akan sebut benda ini. Nabi SAW, Nabi kata, baina ana naim, ketika mana aku tidur, utitu bimafatihi khazainil ard, aku diberikan kunci-kunci perbendaharaan bumi. Fawudi'at fi yadi, dan benda itu ada di tanganku. Segala harta perbendaharaan bumi semua Allah Ta'ala bagi kat Nabi. Tengah tu pun Nabi SAW pilih untuk ikat perut. Tengah tu pun Nabi SAW bila perang, anak panah kena di pipi ni tembus, dan bila perang patah gigi Nabi SAW. Padahal Nabi boleh minta kesenangan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Dan kata Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari, saya terlupa nak satu benda penting lagi. Kita patah balik. Bila Nabi lahir, tak apa, Suwaibah bawa berita ini kepada Abu Lahab. Bila bawa berita kepada Abu Lahab seronok. Abu Lahab kata, Suwaibah, kamu hamba aku, tapi disebabkan aku seronok sangat hari ni, Aminah lahirkan seorang anak. Yang Abu Lahab tak tahu, kata dia nak jadi Nabi. Kalau tahu pun dia lawan. Suwaibah, aku seronok sangat hari ni. Pada hari ni aku bebaskan kamu. Abu Lahab. Dalam hadis Sahih Bukhari, apa yang Abu Lahab Abu Lahab dapat daripada kegembiraan dia tersebut? Lamma mata Abu Lahab urihu ba'du ahlihi bi syarri haibatin. Ketika mana matinya Abu Lahab, maka Abu Lahab ditunjukkan keadaan dia kepada ahli keluarga dia. Main dalam mimpi. Hadis Sahih Bukhari. Maka ahli keluarga dia tanya dia, "Madza laqita?" Abu Lahab hang lari macam mana? Dulu dia lawan Nabi sangat, lari macam mana? Abu Lahab kata, "Lam alqa ba'dakum ghaira anni suqitu fi hazihi bi'itaqati Suwaibah." Selepas aku mati, aku tak rehat langsung daripada kena azab. Melainkan aku diberi minum kat dalam neraka disebabkan aku membebaskan Suwaibah pada ketika Muhammad lahir. Al-Abbas juga mimpi jumpa Abu Lahab. Tanya macam biasa,
Abu Lahab kata, malaki tu ba'dakum roha. Lepas aku mati, aku tak rehat langsung. Kena azab sentiasa. Illa annal azaba yukhaffaf anni kulla yawmi isnain. Melainkan azab aku diringankan setiap hari Isnin. Hadis sahih. Siapa Abu Lahab? Abu Lahab ialah tabbat yada Abi Lahab. Yang Tuhan janji dah, dia ni celaka di akhirat nanti. Awak yang dia boleh dapat kerehatan daripada azab di neraka. Satu, sebab dia gembira Nabi lahir. Yang dia tak tahu pun anak belakang ini akan jadi Nabi. Dia tahu pun dia lawan. Dia dapat macam mana? Dia dapat macam tu. Azab dia diringankan sebab Nabi SAW. Kerana itu, ada seorang ulama yang namanya Al-Hafiz Syamsuddin menyebutkan satu syair. Iza kana hadha kafirun ja'a zammuh wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada. Sekiranya si kafir ini, Abu Lahab, yang datang kejian ke atasnya, dan kebinasaan bagi kedua-dua tangannya lagi kekal di neraka. Ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Telah datang khabar bahawa dia pada setiap hari Isnin selamanya diringankan azabnya kerana kegembiraannya dengan kelahiran Rasulullah SAW. Dan kata Al-Imam Al-Hafiz Syamsuddin ini, fama dhannu bil 'abdi alladhi tula umrih bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau Abu Lahab macam tu, maka apakah sangkaanmu dengan seorang hamba yang sepanjang umurnya bergembira dengan kelahiran Nabi dan mati sebagai seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni orang yang beriman, percaya kat Nabi, seronok sebab Nabi lahir. Mantu Rasul buat kenduri sebab apa? Buat kenduri sebab mantu Rasul. Apa yang kita akan dapat di akhirat nanti? Abu Lahab dapat macam ni. Kita dapat apa? Kita dapat apa? Wallahu a'lam. Ganjaran yang besar untuk orang bergembira dengan Nabi SAW. Maka ini yang perlu kita tahu. Ganjaran, tak tahu macam mana Allah Ta'ala nak simpan ke orang yang seronok dengan kelahiran Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, maka benarlah Rasulullah itu rahmat. Satu rahmat yang Allah Ta'ala turun, semua dapat kebaikan dunia akhirat. Itu kita kena bersyukur kita jadi umat Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi sebut dalam hadis, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi ada doa yang mustajab. Yad'u biha, yang boleh diguna pakai, berdoa dengan doa tersebut. Apa makna setiap nabi ada doa mustajab? Kita pun Tuhan mustajab dia. Tapi nabi ni, para nabi ni ada satu kuota, satu doa saja. Kalau dia doa, Allah Ta'ala, kalau dia guna kuota tu, dia doa, Allah Ta'ala makbul waktu tu macam yang dia nak sebiji. Tak tukar. Kalau minta A lah. Kalau minta A huruf besar lah. Dia tak jadi, Tuhan tak makbulkan A huruf kecil. Tak. Sebiji akan kabulkan. Nabi sebut, wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Dan aku nak doa ni aku simpan supaya aku boleh selamatkan umatku di akhirat nanti. Nabi lain dah guna doa ni. Nabi Nuh, ketika mana orang tak ikut dia, Nabi Nuh kata apa? Jangan tinggalkan satu pun pada mereka ini, hapuskan mereka semua. Tuhan makbul. Nabi Musa AS doa supaya harta-harta peninggalan Fir'aun Basmani semua tertimbus dalam tanah. Makbul, sampailah tak ada harta Fir'aun yang terbit, semua bawah tanah mereka. Nabi boleh guna doa ini ketika mana baginda di Taif, malaikat mai. Nabi kena banding batu berdarah, malaikat mai nak hempak depan dengan bukit ni. Tak payah Nabi kata, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk pada kaumku ni, depa ni tak tahu. Nabi ada satu doa, semua Nabi ada satu doa yang makbul. Nabi Muhammad seorang saja tak guna. Tak guna doa tersebut. Dan dia simpan, dia habaklah. Aku simpan doa ni untuk selamatkan umat aku di akhirat nanti. Tak cukup dengan itu, Nabi berdepan dengan situasi yang kalau kita duduk di tempat Nabi, kita pula ada doa macam tu. Saya tak syak lagi. Kita akan doa kuasa doa, kita akan guna doa tersebut. Pendek kata, kalau orang mai dekat tuan-tuan ada anak, tiba-tiba orang mai habaq kita, rumah masuk mencuri.
Curi tu letak pisau parang kat tengkuk anak hang. Waktu tu kita ada doa yang mustajab tu. Agak-agak kita nak guna lah. Tunggu lagi, takkan tak guna. Gila kan tak guna. Gila orang yang tak guna. Tapi insan tu ialah Nabi SAW, dia tak guna doa tu. Mana? Nabi SAW, dia tahu kata cucu dia Sayyidina Husain akan dibunuh oleh umat dia sendiri. Dia tahu. Dalam hadis, saya bacakan dalam hadis Musnad Imam Ahmad. Satu masa, Anas bin Malik kata, dia cerita kat kita, istazana malakul matar an ya'tiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Satu masa, malaikat minta hujan, malaikat duk jaga hujan ni, minta izin nak jumpa Nabi SAW. Fa'azinalah, Nabi pun bagi izin, tak apa. Faqala li Ummi Salamah, Nabi katakan Ummu Salamah, ihfazi alaina al-bab, la yadkhulu ahadun. Ummu Salamah, jaga sat pintu, jangan bagi siapa masuk, malaikat nak jumpa. Tiba-tiba faja'a al-Husain ibnu Ali radhiyallahu anha fawasaba hatta dakhala faja'ala yas'al ala mankabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba duk jaga pintu tu, Sayyidina Husain cucu terjah masuk, main lompat atas Nabi sampai duduk atas bau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seronok malaikat tengok. Faqala lahu al-malak atuhibbuhu? Rasulullah, sayang kat Husain? Rasulullah kata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, aku sayang kat Husain. Rasulullah, malaikat kata, qala fa inna ummataka taqtuluh. Rasulullah, kamu kena tahu, Husain nanti umat kamu yang akan bunuh dia. Wa in syi'ta araituka al-makan alladhi yuqtalu fih. Kalau kamu nak, wahai Rasulullah, malaikat kata, aku boleh tunjuk tanah yang tempat di mana Husain akan dibunuh nanti. Dan betul, malaikat buat main satu tanah yang merah bagi kat Rasulullah SAW. Inilah tempat di mana Husain akan dibunuh. Rasulullah cium. Dalam riwayat ini Rasulullah menangis. Rasulullah menangis. Dan kata Anas, fakunna nasma' yuqtalu bi Karbala. Satu masa betul kami dengar Husain dibunuh di Karbala. Sayyidina Hasan mati kerana diracun. Sayyidina Ali, menantu dia, kena bunuh. Ahli bait, ahli keluarga Nabi, semasa peristiwa Karbala itu, semua mati. Kecuali kepala Sayyidina Husain dibawa. Kepala Sayyidina Husain, cucu Nabi. Semua mati kecuali Sayyidina Ali Zainul Abidin, anak Sayyidina Husain. Peristiwa pembunuhan Sayyidina Husain, Nabi tahu. Nabi ada, doa tu Nabi tak guna. Nabi biarkan cucu dan keluarga dia dalam ketetapan dan takdir Allah. Nabi hendak apa? Wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhir. Aku doa ni, aku nak simpan untuk aku selamatkan umat aku di akhirat nanti. Saya nak tanya siapa yang sanggup buat macam Nabi SAW. Berapa lama? Sejam suku. Dah balaskah kita jasa Nabi SAW dengan majlis macam ni? Cukup lah. Bulan Rabiul Awal sekali ni yang majlis cerita pasal Nabi. Cukup lah. Siapa yang akan buat macam tu kat kita? Sampai Nabi di akhirat nanti, saya ringkas dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW ulang alik akhirat nanti. Semua pergi dekat Adam. Nabi Adam kata, anta Abul Bashar. Adam, bagi syafaat, tolong kami ni pada mahsyar. Adam kata, lastu, aku tak boleh. Pergi kat Nuh, pergi kat Ibrahim, pergi kat Musa, pergi kat Isa, lah kali pergi kat Isa, semua tak boleh. Isa kata, alaikum bi Muhammad. Apa kena pergi kat Muhammad? Pergi kat Rasulullah. Rasulullah kata, anallah, aku boleh. Waktu itulah Rasulullah minta supaya padang mahsyar jalan dengan elok, semua selesai, masuk syurga, masuk neraka apa. Rasulullah pergi sujud dekat Allah. Rasulullah kata, ummati, ya Allah, selamatkan umatku. Hadis sahih. Maka Allah Ta'ala sebut, ya Muhammad, irfa' ra'sa. Muhammad, angkat kepala kamu. Qul tusma'. Cakaplah, kamu akan didengar. Washfa'tu syafa' wasal tuqta. Minta syafaat, aku bagi. Minta apa saja, kamu akan diberikan. Rasulullah kata, ummati, umat aku kat neraka tu. Tolong keluarkan umat aku yang ada iman dalam api neraka tu. Keluar. Rasulullah tak cukup, Rasulullah pergi sujud lagi dekat Allah.
Wahai Muhammad, nak apa? Umat aku yang ada iman sebesar biji sawi, tolong aku nak asap pada neraka. Keluar, Tuhan bagi. Rasulullah pergi lagi sujud. Ya Allah, umat aku yang ucap la ilaha illallah, wak hatu walaupun tak dia ucap hatu je kat dunia, wak keluar. Allah Ta'ala kata, tak apa Muhammad, wak keluar. Yang duduk dalam syurga, Rasulullah pergi tengok lagi. Di antara syafaat Rasulullah yang wajib kita i'tiqad, duduk dalam syurga, Rasulullah tengok kita duduk di level 1, Rasulullah boleh buat naik level 10. Naik. Ada kelompok, satu orang yang dah confirm ahli neraka. Rasulullah pergi mencelah, Tuhan tak payah, masukkan ke dalam syurga. Tuhan kata, ya, masuk. Rasulullah kat dunia ni sibuk, ke akhirat pun sibuk, duk kira pasal kita lagi. Cukup ke tuan-tuan satu malam ni kita cerita pasal Nabi SAW. Mana kita nak balas jasa Nabi macam mana? Ha? Nabi duduk dalam kubur, saya sebut dah, amalan sampai. Ada satu cerita. Al-Baihaqi, Ibnu Katsir meriwayatkan cerita ini. Ada seorang, dia duduk, ada seorang nama dia Al-Utbi. Dia duduk kat Raudah. Raudah sebelah makam Nabi SAW. Saya sempat duduk di situ daripada asar sampai ke Isyak. Alhamdulillah. Dan ada peristiwa yang berlaku dekat saya yang saya tak boleh cerita. Alhamdulillah, memang betul Nabi SAW tidak akan menghampakan orang menziarahi dia. Ada cerita yang saya peribadi ada cerita. Tapi tak apalah, kita tengok cerita ada seorang nama dia Al-Utbi. Al-Utbi duduk dekat Raudah. Tiba-tiba ada seorang satu Arab main dekat makam Rasulullah, dia kata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sami'tullaha yaqul walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Ayat ke surah An-Nisa ayat 64. Orang Arab ni main bagi salam kat Rasulullah, ya Rasulullah, aku dengar Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, sekiranya mereka yang menzalimi diri mereka itu sendiri dengan maksiat dan sebagainya, mereka datang kepada kamu dan mereka meminta ampun kepada Allah, dan kamu pun tolong minta ampun sama kat mereka, nescaya pasti Allah Ta'ala akan menerima taubat dan dia Maha Penyayang. Ya Rasul, lepas tu orang Arab ni dia kata apa? Qad ji'tuka mustaghfiran li zanbi. Wahai Rasulullah, aku main ni, aku harap supaya Tuhan ampun dosa aku. Mustashfi'an bika ila Rabbi. Ya Rasulullah, aku main menghadap kamu ini untuk minta tolong dengan kamu tentang urusan aku dengan Allah. Lepas tu dia baca syair, ya man khair, baca syair. Tiba-tiba Arab tu pun pergi dah. Al-Utbi tiba-tiba tengok peristiwa tu, Al-Utbi ni terlena. Bila terlena mimpi jumpa Nabi SAW. Nabi kata, ya Utbi, bangkit, ilhaqil a'rabi. Utbi bangkit, ligan se-Arab yang tadi tu. Fabashirhu bi anna Allah qad ghafara lah. Bagi berita gembira kat dia, Tuhan ampun dah dosa dia. Siapa sebut kisah ni? Ibnu Katsir dan Al-Baihaqi. Mereka sebut ketika mentafsirkan ayat surah An-Nisa ayat 64. Nabi tak duduk diam. Kita yang duduk diam, tak mau dengar pasal dia. Nabi tak rehat daripada sebelum tu. Roh tu dia dah tolong dah kita. Waktu dia hidup tolong kita. Waktu dia dikubur dia tolong kita. Akhirat dia lah yang paling pecah peluh sekali tolong kita. Bagaimana umat boleh melupakan Nabi SAW? Mustahil kita nak lupa Nabi SAW. Teruknya kita akhir zaman ini. Saya sendiri, saya rasa teruk. Umur aku dah 25. Berapa banyak sangat aku kenal Nabi SAW. Sedangkan Nabi duk kisah kat aku lama dah. Dan hadis yang terakhir, diriwayatkan dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, hadis pada Anas bin Malik. Nabi sebut, mata alqa ahbabi. Bila aku nak jumpa ni orang yang aku sayang ni, Nabi sebut ke Anas bin Malik. Maka dikatakan, bi abina anta wa ummina awalasna ahbabuk. Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibu kami, bukankah kami ini orang yang kamu sayang? Nabi kata, antum ashabi, kamu ini sahabat aku. Ahbabi, orang yang aku sayang, yang aku nak jumpa sangat-sangat ni. Qaumun lam yarawni wa amanu bi. Mereka, orang yang aku sayang ialah kelompok mereka yang beriman, percaya ke aku, tapi mereka tak pernah langsung tengok aku. Wa inni ilaihim bil ashwaqi la aksar. Sesungguhnya aku lagi seronok nak jumpa dengan mereka. Rindu lagi nak jumpa dengan mereka, lebih daripada mereka rindu nak jumpa dengan aku. Nabi sebut dah nak jumpa dengan kita.
umat akhir zaman, umat yang tak dapat tengok Nabi tapi beriman dengan Nabi SAW. Maka inilah tuan-tuan, pada malam ni malam yang sangat seronok sebab cerita pasal Nabi SAW. Maka betul lah lazatnya iman kita akan dapat bila kita cinta Allah dan Rasulullah SAW. Kehadirin yang dirahmati Allah, secara sekadar itu sahaja. Dan untuk terakhir, untuk kita menambahkan kecintaan kita pada Nabi SAW, saya nak baca sedikit pada qasidah Al-Busiri. Tuan-tuan ulang tang chorus itu je, Maulaya salli wa sallim itu je. Sebab saya nak tutup majlis pada malam ini dengan qasidah Burdah tajuk ke-10. Sebab tajuk ke-10 ni cerita pasal munajat dan juga kita sampaikan hajat kita kepada Allah dengan keberkatan Nabi SAW. InsyaAllah Allah Ta'ala kabulkan semua hajat kita. Dan diminta pada saya tadi dengan untuk kita sama-sama berdoa, kita minta dengan keberkatan majlis pada malam ini, majlis yang dibincangkan dan diceritakan pasal Nabi SAW, satu rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita minta dengan keberkatan Nabi SAW supaya semua dosa kita diampunkan, semua kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan berkat Nabi SAW, Allah Ta'ala memandang kita dengan pandangan redha. Dengan berkat Nabi SAW, kita mati dengan la ilaha illallah. Dengan berkat Nabi SAW, kita dibangkitkan dan tidak dihisab, masuk syurga bersama dengan Nabi SAW. Dan kita minta dengan keberkatan Nabi SAW, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis, Ya Hayyu Ya Qayyum binabiyyika astaghis, Ya Hayyu Ya Qayyum binabiyyika astaghis. Selamatkanlah kami daripada segala wabak penyakit, sejahterakanlah umat Islam. Berikan pada tahun ini dengan kelebihan Nabi SAW, tahun kemenangan dan kesejahteraan buat umat Islam keseluruhannya. Berkatilah kami, rahmatilah kami, permudahkan segala urusan kami dengan berkat Rasulullah SAW. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Karim, Ya Mujib, Ya Wadud. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita baca sedikit qasidah Al-Burdah. Tuan-tuan ikut saya dekat chorus Maulaya salli wa sallim je, tuan-tuan ulang. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya akramal khalqi ma liman aluzu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. ولا يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس
لا تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطوف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزمي وأزل لصحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مرنحت عزبات البان ريح صبا وأطرب العسحاد العيس بالنغم مولاي صل وسلم لمن أبدا بالخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبيتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, sekadar itu saja. Moga-moga keberkatan majelis ini ke semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia akhirat dan keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ustur 'uyubana yassir umurana balighna ma yurdika amalana. وفقنا نحن يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.